Okey. Okey, pada pagi ini saya telah melawat stesen MRT di Taman Mutiara. Sebelum tu saya telah singgah di tempat perhentian bas, iaitu rapid feeder lah, bermaksud bas yang merupakan bas feeder kepada sistem MRT kita. Saya dapati dari segi penumpangnya tidak ramai dan kapasiti yang kita tetapkan untuk rapid bus ni lebih kurang 20 orang. Tapi yang ada di dalam bas tu tidak lebih daripada 20. Bermaksud masih lagi, walaupun waktu kemuncak peak hours, masih lagi dalam lingkungan belasan. Bermaksud tidaklah seperti mana yang kita jangkakan. Dan saya juga melihat keadaan trafik di jalan, di atas jalan raya, nampaknya tidaklah seperti mana yang kita jangkakan juga. Dan ini kemungkinan besar disebabkan ramai yang masih lagi merancang dan lihat apa yang akan berlaku pada hari ini. Dan dalam kita mengatur strategi, kita minta supaya mereka berfasah untuk balik ke pejabat. Dan saya rasa dari segi pengurusan trafik manusia, baik untuk sistem pengangkutan awam ataupun trafik di atas jalan raya, nampaknya lebih agak teratur jugalah pada hari ini. Itu adalah bas feeder. Tapi apabila saya sampai ke Taman Mutiara, kapasiti kalau ikut lazimnya lebih kurang 7,000 orang. Tapi hari ini pun tidak ramai di Taman Mutiara, di Ceras. Ini bermaksud kita masih lagi belum melihat kumpulan penumpang ni secara berpusu-pusu datang ke stesen MRT untuk menaiki MRT kita. Itu masih lagi belum dapat kelihatan. Tapi ini juga seperti mana yang saya katakan, tidak bermaksud kita tidak mengamalkan SOP. Saya dapat melihat dari segi SOP yang diamalkan seperti mana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, dan kita telah hebahkan kepada semua penumpang. Ada beberapa perkara. Pertama, selain daripada penjarakan sosial, yang kedua, saya dapati apabila setiap orang tu masuk ke stesen MRT, mereka akan disaring suhu badan. Bagi sesiapa yang tidak melepasi saringan kesihatan ni, akan terus tidak dibenarkan untuk menaiki menaiki MRT ataupun pengangkutan awam. Itu yang pertama. Kedua, kita juga berikan hand sanitizer untuk mereka gunakan. Dan itu di hadapan gantry, bermaksud sebelum dia masuk tu kita sudah saring, ya. Dah saring suhu badan, kemudian kita bagi hand sanitizer. Dan pada waktu yang sama juga kita juga melihat ini satu kesedaran yang mengkagumkan kita. Selepas PKP dijalankan sebanyak 3 kali, kesedaran dalam kalangan pengguna jalan ataupun khususnya penumpang dalam MRT ini, mereka telah memakai mask, sama ada secara mereka sudah bawa daripada rumah ataupun mereka gunakan disposable mask. Itu adalah satu amalan yang baik, dan kita juga mensyaratkan supaya setiap orang yang menggunakan pengangkutan awam, tak kira MRT, LRT, KTM dan juga pengangkutan awam lain seperti bas dan sebagainya, mereka menggunakan face mask. Ini sebagai cara untuk kita menghindar selain daripada kita mengamalkan penjarakan sosial. Jadi saya rasa secara umumnya belum lagi sampai tahap saya bila sampai ke Bukit Bintang tadi di tempat ni. Sebelum tu saya telajak ke hadapan di Museum Negara. Saya juga melihat stesen-stesen ni walaupun lazimnya dekat dengan KL Central sepatutnya ramai, tapi hari ini pun tidak seberapa, tidak signifikan jumlahnya. Jadi saya rasa saya berpuas hati dan kita akan kekalkan apa yang kita lakukan pada hari ini. Dan begitu juga saya telah menerima laporan untuk di lapangan terbang juga kita mengamalkan SOP seperti mana yang telah ditetapkan. Kita akan mencuba sedaya upaya. Dan saya nak memaklumkan pada semua bahawa penumpang sendiri sebenarnya dapat mendisiplinkan semua pihak, termasuklah penumpang di sebelahnya. Kalau tidak ada menjalankan membuat penjarakan sosial, saya rasa mereka boleh tegur antara satu sama lain.
inilah cara terbaik untuk kita memberi pendidikan kepada penumpang sekali. Jadi itu saja yang saya nak maklumkan. Setakat ini, waktu kemuncak 8 lebih, biasanya kemuncak daripada 8 pagi hingga 9 pagi. 7 hingga 9 lah. Tapi tadi saya sampai 8 lebih, saya melihat nampaknya tidaklah begitu besar dari segi jumlah penumpang. Dan inilah keadaan pada hari ini. Dan kita akan terus memantau prestasinya esok, lusa. Dan saya jangkakan secara gradual akan ada pertambahan penumpang. Jadi kita telah bersiap sedia. Dan kita lihat dari segi frekuensi MRT tadi, kita masih kekalkan seperti lazim. Kenapa kita buat begitu? Kerana kita tahu kapasiti kita tidak seperti dulu. Bermaksud, oleh kerana ruang separuh itu telah digunakan untuk penjarakan sosial, maka kita kena tambah frekuensi. Dalam kata yang lain, sebelum itu PKP mungkin kita tidak mendapat frekuensi yang begitu kerap sekali. Tapi kali ini kita kena buat cara sebegitu supaya kita dapat memastikan kita mempunyai perkhidmatan yang terbaik untuk penumpang dan pada waktu yang sama kita mempunyai kapasiti untuk mengangkut semua penumpang. Jadi pada waktu kemuncak terutamanya. Jadi kita ada sistem kita untuk kita mengaturkan kesemua ini. Okey, ada soalan? Dalam gerabak tu ada any pihak berkuasa yang letak untuk memantau keadaan? Memang ada polis bantuan dan juga kita telah mengerah semua kaki tangan di semua stesen untuk mereka memastikan pematuhan sepenuhnya oleh pihak, tak kira siapa, penumpang ataupun siapa yang termasuk wartawan juga, saya yakin tadi telah ada yang ditegur supaya kita mengadakan penjarakan sosial. Tapi kesemua ini adalah untuk demi kebaikan kita dan ianya tidak menyusahkan penumpang. Kerana kita tahu penumpang ni kita nak menjaga kesihatan mereka. Kita telah membuat proses penyakuman. Okey, kita telah mengarahkan semua operator pengangkutan awam supaya mereka menjalankan proses ini setiap hari. Dan ianya telah dibuat. Dan pada waktu yang sama kita minta penumpang bekerjasama dengan pihak sistem MRT atau LRT kita supaya kita dapat sama-sama menjaga kebersihan dan juga kesihatan diri. Itu yang patut kita lakukan dan itu sebagai amalan di bawah new normal ini. Okey. You said that passengers must wear masks, right? So will they be checked at the entry point and they will be turned away if they don't? Ke macam mana? We have already informed or rather instructed all the passengers to wear masks. This is for their own good. We just want to make sure that they wear masks. If they don't have, we ask our operator, maybe for the first 1 or 2 days, we just give them masks, disposable masks. That we urge all of them, all the passengers to wear masks and all the time. This is to protect themselves. That means it is compulsory or? Walaupun dari segi undang-undang kita susah untuk kata wajib, tetapi untuk menaiki sistem pengangkutan kita itu sebagai prasyarat kita minta mereka pakai. Kerana itu cara terbaik. Kita telah mengambil pandangan daripada pakar. Saya juga mendapat artikel daripada Tan Sri Dr. Jamilah bagaimana mask tu, face mask tu membantu kita untuk mencegah. Jadi dari situ kita mendapat pedoman, kita menganggap itu sebagai satu pandangan yang baik. Dan ianya dalam mana-mana SOP sentiasa ditekankan. Kalau boleh mintalah semua pakai topi mask. Topi muka. Jadi saya rasa ini cara terbaik bukan untuk apa, demi kita. Dan rakyat juga telah diberikan mask. Jadi saya rasa tidak ada sebab mereka tidak mendapat bekalan. Kalau betul lah tak ada, untuk sehari dua ni kita boleh bagilah sebagai satu pendidikan kepada semua penumpang. Tetapi kalau tiap-tiap hari bagi pun satu kos yang tinggi pada kita. Kalau boleh bawalah, tak kira diperbuat di mana ataupun mereka jahit sendiri, itu dari segi standard kita tidak tengok. Tapi pastikan kita memakai topi muka. Itu saja permintaan kita. Dato' Sri, berapa expectation pengguna train di bawah kendalian Prasarana
untuk hari sepanjang tempoh PKP ini? Okey, saya nak maklum kepada semua. Saya telah membuat satu analisa agak mendalam berbanding dengan sebelum PKP ini diperkenalkan pada 18 hari bulan Mac. Dari segi kelazimannya, apa yang berlaku dalam MCO pertama, kedua, PKP pertama, kedua, ketiga, secara mendadak dia telah menurun. Dan sampai ke satu tahap cuma 5% daripada jumlah penumpang yang ada. Berdasarkan kepada hari-hari biasa atau kelazimannya sebelum kita memperkenalkan PKP. Jadi dalam konteks ni saya boleh mengatakan bahawa mungkin kapasiti cuma 5% daripada sebelum ni. Oleh kerana sudah dibuka kepada sektor ekonomi, kita bersiap siaga. Dan kita kena memastikan bahawa persediaan kita menjurus kepada apabila dibuka dan secara perlahan-lahan dia akan kembali kepada hari biasa. Ini adalah soal masa bila. Bermaksud mulai hari ini, kemungkinan besok, lusa akan ada pertambahan secara berperingkat untuk beberapa hari ini. Maka persediaan kita seperti mana yang saya katakan berdasarkan kepada norma. Maka hari ini saya dah kata, saya tengok frekuensi tadi daripada Taman Mutiara 4 minit. Setiap 4 minit ada. Kalau kita lihat jumlah penumpang tak ramai. Tapi kenapa kita buat begitu? Kita nak bersiap siaga supaya memastikan ini adalah satu mod pengangkutan yang boleh masih lagi reliable. Mereka nak pergi kerja, mereka tidak lewat. Dan ini adalah cara terbaik untuk kita memberi jaminan kepada rakyat bahawa sistem pengangkutan kita sudah bersiap siaga. Dan pada bila-bila masa saja, kalau semua mematuhi SOP, maka kita dapat mengawal dengan baik. Dr. Sri, is there any disinfect that they are going on inside the train system, and how frequent it is being done? Every day. Every day. I can show you the pictures. The Prasarana as well as other operators, they've done it. Ianya telah ditunjukkan dalam video klip dan kita boleh edarkan kalau Prasarana ada pada hari ini, kita boleh bagi setiap hari. Apa akan berlaku kalau untuk penumpang yang tak mengikut SOP? Adakah dia akan ditahan atau didenda? Nombor satu, kita tak boleh tangkap dia, tetapi kita mempunyai kuasa tidak membenarkan orang tu masuk. Pemasuk mereka kena bersiap sedia lah. Kalau orang tu demam dan suhu badan sudah meningkat daripada apa yang diizinkan, maka memang tak boleh kita benarkan mereka masuk. Dan kita minta semua faham lah, ini adalah menjaga kesihatan kita semua. Jadi kita jaga kita mesti menang. Adakah itu berlaku dalam keinginan berlaku dalam Tak masuk, dia tak boleh masuk. Bermaksud dia tak boleh masuk. Dalam gerabak. Ya. Kalau berlaku situasi itu dalam gerabak, Tadi ada polis bantuan juga. Kita mungkin tidak sepenuhnya, tapi ada seorang dua di dalam gerabak untuk menasihatkan mereka mengamalkan penjarakan sosial. Kalau ada yang engkar, dan kita mempunyai hak. Kalau orang tu tidaklah mematuhi SOP, tidakkan boleh diambil. Yang paling penting ialah orang tu tidak boleh menggunakan sistem kita lagi lah. Itu yang antara perkara yang kita boleh lakukan. This one or 2 days, Persarana will be gracious enough to provide face masks. What happens after that 2 days? Will they No, be returned? I think this is the awareness among the passengers. They have to do it themselves. It's for their own good. It's not for us. So we have to introduce or some form of self-discipline. So I think after so many months, we realize that face mask is one of the important tools to stop from the the spread of COVID-19. So this is quite effective, and we hope that everyone will adhere to the SOP set by Kementerian Kesihatan. Okay? Komen sikit tentang kenyataan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah tentang untuk global pemandu mabuk. Saya berasa sedih dan mengucapkan takziah kepada keluarga anggota polis yang mana dilanggar akibat daripada pemandu yang mabuk. Dan sebagai Menteri Pengangkutan, saya memandang serius perkara ini. Dan kebetulan pun sebelum itu saya telah mengarahkan JPJ untuk melihat semula pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987, khususnya daripada Seksyen 41 hingga 45.
Kalau kita lihat sistem yang ada pada kita 45 Section 45A1, iaitu sesiap barang siapa yang minum selepas memandu, didapati memandu selepas minum, kalau BAC iaitu kandungan alkohol dalam darah, BAC melebihi 0.08%, maka seseorang tu boleh dikenakan tindakan didenda RM1,000 hingga RM6,000 atau penjara tidak lebih daripada 6 bulan, tak silap saya, 6 atau 12 bulan. Tapi sebaliknya, kalau seseorang tu memandu, dia dipanggil DUI lah, ini driving under influence, maksud ini adalah satu kesalahan, dan kalau menyebabkan kematian, ianya di bawah Section 44, seseorang tu boleh dikenakan tindakan iaitu denda maksima RM10,000 dan penjara maksimum 12 bulan. Dan kita lihat dua section ini, sudah sampai masanya kita melihat nilai ambang threshold value itu. Sama ada nombor 1, BAC itu 0.08%, masih lagi boleh diguna pakai. Itu perlu kita kaji secara saintifik. Kedua, kita melihat hukuman yang setimpal bagi mereka yang memandu dalam keadaan DUI, iaitu selepas minum masih memandu, kalau melebihi paras BAC yang dibenarkan dan menyebabkan kematian, setakat ini hanya dikenakan denda yang tidak banyak. Dan saya rasa sudah sampai masanya kita memikirkan hukuman mandatory. Dan saya rasa ini bukan satu perkara yang baru. Negara China, kalau di Singapura, nampaknya hukumannya lebih ketat, lebih berat terhadap mereka yang melakukan kesalahan. Saya rasa saya telah mengarahkan JPJ untuk mengkaji bersama-sama dengan data yang ada pada MIROS, iaitu satu institut khas di bawah kementerian saya, untuk melihat keselamatan, aspek keselamatan pengguna jalan. Dan kesemua ini akan kita lakukan dalam tempoh terdekat dan melihat cara terbaik. Kalau perlu dibuat pindaan undang-undang terhadap Akta Pengangkutan 1987, kita akan buat sebaik-baiknya. Jadi ini adalah satu perkara, satu insiden yang menyedihkan, dan saya rasa sudah sampai masanya kita kena menjaga keselamatan orang lain. Ya, di Malaysia tak ada sebab. Saya kata tak ada sebab seseorang tu perlu memandu selepas mabuk. Kerana kita sudah ada e-hailing. Kita lihat jumlah pemandu e-hailing dengan taksi 120,000. Barang siapa sekali kalau mereka nak minum, kalau sudah mabuk, sepatutnya mereka menggunakan perkhidmatan ini. Jadi saya nak maklumkan pada semua, ini adalah satu perkara yang sangat serius dan dipandang berat oleh kementerian saya. Jadi kita akan mencari kaedah terbaik untuk kita memperketatkan undang-undang yang ada. Datuk Seri, aspek apa hukuman yang paling setimpal sekali untuk mereka yang buat kesalahan ini? Kalau kita lihat ada setengah-setengah negara, bukan sekadar denda saja, dia akan kenakan mereka lesen mereka digantung satu tempoh yang agak lama. Kalau digantung lesen memandu, dia tak boleh seperti sedia kala sudah. Kedua, itu perkara biasa. Kalau gantung lesen tu mungkin tak seberat mana. Kalau dikenakan hukuman mandatory penjara, itu adalah satu perkara yang akan memberi kesedaran kepada mereka yang berniat untuk berbuat demikian, memandu selepas mabuk, dan mereka akan fikir dua kali. Kerana ini akan dikuatkuasakan. Kalau hukuman mandatory, bermaksud mahkamah tiada pilihan, mesti kena kan. Jadi kita tengah fikir lagi. Saya rasa untuk mereka yang menyebabkan kematian, sudah sampai masanya ianya juga adil kepada mangsa yang telah yang terbunuh dalam mana-mana insiden di mana seseorang tu mabuk dan melanggar polis, seperti mana yang saya lihat baca semalam. Dan ini perlu diambil tindakan kerana ini adalah satu pembelaan kepada keluarga bangsa. Mandatory penjara seumur hidup itu perlu kita bincangkan. Ini kita tak boleh buat secara satu idea kita lontarkan. Ianya perlu diperhalusi
dari semua sudut, dan pada waktu yang sama kita juga kena berbincang dengan pihak Jabatan Peguam Negara. Kerana sebarang penggubalan ataupun pindaan undang-undang terhadap akta yang sedia ada perlu kita teliti dan akhirnya akan dibawa ke Kabinet, dan sekiranya diluluskan maka akan dibawa kepada Parlimen untuk perbahasan dan juga nak diluluskan RUU itu. Okey, terima kasih. Okay.